Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, sekali lagi kita dipertemukan di ruangan rumah ini. Seterusnya kita dapat melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan dalam ruangan masa yang terhad ini kita akan sama-sama lagi untuk berkongsi beberapa hukum dengan hukum tajwid, ya. Jadi seperti biasa, sebelum kita meneruskan perkongsian ini, mari sama-sama kita buka majlis dengan bacaan doa kita, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan ulang kaji berkenaan dengan tajuk mad far'i. Mad far'i, ya. Mad far'i ini ialah mad yang dibaca lebih dari dua harokat, ya. Lebih dari dua harokat, disebabkan bertemu dengan huruf hamzah ataupun sukun. Nah, ini, ya. Mad far'i ini asal dia mad asli. Apabila bertemu dengan hamzah ataupun tanda sukun, maka kadar harakat itu berubah, ya. Kadar harakat itu berubah. Ataupun untuk mudah, mad far'i ini berlaku disebabkan, ya, tanda sukun ini bukan bersifat semula jadi, dia mendatang, ya. Tanda sukun yang mendatang. Tanda sukun yang mendatang ini maknanya huruf itu tidak mati, tetapi kita matikan, ya. Kita matikan disebabkan kita wakaf. Maka bila kita wakaf, bacaan kita itu tidak boleh kita bunyikan baris, maka kita matikan huruf itu, kita matikan. Maka ketika itu kita tidak boleh baca dalam dua harokat, kita boleh baca lebih daripada itu, ya. Sebab itu mad far'i ini ialah mad yang dibaca lebih dari dua harokat, ya. Kalau lebih daripada dua harokat, bukan mad asli sudah, ya. Itu perlu kita faham, ya. Tetapi dalam hukum mad far'i ini juga ada di antaranya hukum mad yang dibaca dengan dua harokat, tetapi tidak seperti yang dijelaskan sebelum ini. Itu kena adakan hukum mad. Sebab hukum mad ini apabila terdapat sebelum huruf alif itu berbaris atas, sebelum huruf ya, selepas daripada baris bawah itu huruf ya, dan selepas daripada tanda dhammah ataupun baris hadapan itu huruf waw. Itu asli, ya. Tapi kita akan melihat nanti satu persatu akan perubahan ini, ya. Kenapa dia jadi begini, kenapa dia jadi begini, ya. Baik. Jadi mad far'i ini dia bukan satu, ya. Ini satu jenama besar sebenarnya. Mad asli satu, mad far'i satu. Jadi untuk hukum mad ini, ya, secara umumnya hukum mad ini dia ada terbagi kepada dua, mad asli dan mad far'i. Dan mad far'i ini dia akan pecah lagi. Sekurang-kurangnya 14 hukum. Ya, 14 hukum. Jadi kesemua hukum ini kita kena masukkan. Kita dapat jadikannya sebagai suatu pengetahuan asas kita, ya, supaya kita tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan yang menyebabkan berlakunya pelanggaran hukum
lebih-lebih lagi yang melibatkan hukum mat asli. Contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa tidak berlaku hukum mat di situ, tidak berlaku hukum mat. Ataupun ada kalimah-kalimah yang dipendekkan sedangkan di situ ada hukum mat. Ghairil maghdubi dibaca sepatutnya ghairil maghdubi, dua harakat tetapi dibaca pendek, ghairil maghdubi. Ini pelanggaran hukum, mengurangkan ataupun menambah. Ya, di sini disebabkan kekeliruan kita yang mengesan hukum-hukum asas ini. Baik, antara pecahan mat far'i ini ialah yang dikatakan dengan mat jaiz munfasil, juga mat wajib muttasil, mat lazim. Mat lazim ini pula terbahagi kepada 4 lagi. Dia ada pecahan lagi 4 di sini. Ya, mat lazim harfi, mat lazim kalimi. Terbahagi 2, tetapi sebenarnya mat lazim itu mat lazim kalimi terbahagi 2, mat lazim kalimi terbahagi 2 lagi. Jadi 4 mat lazim. Mat lazim kalimi musaqqal, mat lazim kalimi mukhaffaf, mat lazim harfi musaqqal, dan mat lazim harfi mukhaffaf. Itu ya. Dan seterusnya mat badal, mat mat lin, mat arid sukun, ya. Mat silah ini boleh terbahagi kepada 2 lagi, mat silah qasirah dan mat silah tawilah. Mat iwaq, mat farq, mat tamkin, mat ta'zim, dan mat tarbiyah. Ini pecahan-pecahan mat, ya, pecahan-pecahan mat yang akan kita bincangkan satu persatu, ya. Tapi tuan-tuan jangan risau, jangan terlalu tengok banyaknya. Kita mau faham satu persatu. Ya, kita mau faham satu persatu. Kalau tahun ini nak faham, diulang lagi tahun akan datang. Mudah-mudahan tahun akan datang faham. Kalau tak faham tahun akan datang, tahun berikutnya diulang lagi. Itulah kehebatan kelas tajwid ni. Dia akan sentiasa ulang dan terus ulang, ya, sehingga tuan-tuan betul-betul boleh memahami dan boleh mengamalkan hukum tajwid ini dalam pembacaan kita. Jadi seperti yang saya katakan sebelum ini, kepentingan hukum tajwid ini disebabkan kita membaca Al-Quran dalam solat. Kita membaca Al-Quran dalam solat, dan juga semua kalimah ataupun lafaz yang kita baca dalam solat itu, walaupun bukan ayat Al-Quran, perlu ditajwidkan juga. Contohnya bacaan-bacaan tasbih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, kena ditajwidkan juga, ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kalau kita baca begitu, taklah berlaku solat 1 minit. Tidaklah laju solat kita tu 4 rakaat 1 minit habis. Sebab kita jaga dia punya bacaan sekurang-kurangnya dalam 2 minit ke 3 minit lah, ya. Jangan 1 minit, kalau 1 minit habis, laju solatnya. Bacaan-bacaan yang lain perlu juga ditajwidkan, walaupun dia bukan daripada ayat Al-Quran, tetapi disebabkan dia berada dalam solat, maka kita kena baca dengan cara bertajwid agar solat kita itu lebih ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Kita teruskan kepada perbincangan kita, perkongsian kita berkenaan dengan mad jaiz munfasil. Hukum mad far'i yang pertama, mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Kalau nak ingat mad jaiz ini, apa mau diingat? Ahmad Jaiz. Ada artis nama Ahmad Jaiz kan? Kalau ingat Ahmad Jaiz, ingat mad jaiz. Ahmad Jaiz, Ahmad Jaiz. Munfasil, munfasil. Dia ada mun. Fasil. Mad jaiz, panjang. Jaiz ni kalau dalam bahasa kita yang haruslah hukumnya. Istilah harus.
Mun ini kalau dalam istilah hukum ini tidak, fasil ini bersambung. Jadi mad jaiz ini berlaku dalam dua kalimat yang tidak bersambung. Bila dua kalimat dia terputuslah, terpisah, dia terpisah. Baik, mad jaiz munfasil ialah apabila huruf mad bertemu di akhir perkataan pertama dan huruf hamzah berada di awal perkataan kedua. Ya, mad jaiz berlaku apabila huruf mad ini berada di akhir perkataan. Huruf mad itu berada di akhir perkataan, bertemu dengan hamzah pada perkataan yang kedua. Nah, itu hukum mad jaiz. Huruf mad berada di akhir perkataan. Ya, huruf mad berada di akhir perkataan dan bertemu dengan huruf hamzah pada awal perkataan yang kedua. Kalau bilang, ini ustaz ada alif ni, ini jangan ambil peduli. Ya, dalam Al-Quran dia ada tanda ni, ini, ya, ini. Apa tanda ni? Tanda ini menunjukkan bahawa huruf alif itu tidak ada fungsi, hanya ada dalam tulisan tetapi tidak ada dalam bacaan. Ya, tengok begini, ini alif, ini mad juga. Yang mana satu dikatakan, yang di mana satu dimanakan huruf mad. Kita baca qalu, dibaca dua harakat, 4-5 harakat. Qalu in. Ni. Jadi lu dipanjangkan bertemu dengan huruf hamzah. Ini yang dikatakan huruf mad berada di akhir perkataan. Ya, huruf mad berada di akhir perkataan yang pertama, bertemu dengan hamzah yang berada di awal perkataan kedua. Ini, ya, huruf mad berada di akhir perkataan, bertemu dengan huruf hamzah berada di awal perkataan yang kedua. Ini mad jaiz. Ya, maka boleh dibaca dengan 4 ataupun 5 harakat, walaupun ada selisih pendapat ulama mengatakan boleh baca 2, boleh baca 4 dan boleh baca 5, dan ada yang sampai membaca 6 harakat. Tetapi kita kena ikut riwayat ini. Riwayat Hafs, mad jaiz hendaklah dibaca dengan kadar harakat 4 atau 5 harakat ketika wasal, dan apabila waqaf dibaca 2 harakat. Contohnya bila kita baca qalu, dibaca 2 harakat, jangan dipajang terus. Ya, qalu, ketika itu tidak berlaku hukum mad asli, mad jaiz, dia hanya mad asli saja. Sebab asalnya ini mad asli. Qalu 2 harakat. Tetapi bila kita wasalkan dia jadi 4 dan 5 harakat. Ya, 4 dan 5 harakat. Baik. Ada soalan? Ada soalan? Kalau tidak faham ataupun masih tidak jelas, boleh. Mikrofon kita sedia. Kali ini boleh. Saya bagi peluang untuk tuan-tuan bertanya. Kalau tidak ada soalan, kita teruskan. Ada soalan? Baik. Baik. Wa'lamu. Ini satu kalimat dan huruf waw ini berada di akhir. Sama seperti yang tadi, huruf alif ini tidak berlaku, tidak ada fungsi, hanya pada tulisan sahaja. Kalau Al-Quran mushaf tajwid, ya, yang berwarna-warni itu, huruf alif ini akan diletakkan, akan diwarnakan dengan warna kelabu. Kelabu maknanya dalam bacaan dia tidak wujud, dia dikelabukan. Ya, tetapi kita terbalik. Dalam bacaan itu, dalam tulisan itu warnanya hitam, tetapi kita pendekkan. Kita pendekkan. Kenapa? Sebab berlaku pelanggaran hukum.
Sepatutnya dipanjangkan, dipendekkan. Sepatutnya dipanjangkan, dipendekkan. Sepatutnya dipendekkan, dipanjangkan. Itu. Jadi kena faham betul-betul. Ya, di sini satu kalimah, ya, mad jaiz, huruf mad ini tak kiralah mad huruf waw ke, alif ke atau ya. Selepasnya terdapat huruf hamzah di awal perkataan yang kedua. Baik. Permasalahan mad jaiz munfasil. Sekiranya tulisan mad jaiz munfasil ini ditulis secara berangkai, maka tidak boleh dipisahkan bacaan. Tidak boleh dipisahkan bacaan mad dan hamzah tersebut. Ia hendaklah dibaca dengan 4 atau 5 harakat. Baik. Ini selalu kadang-kadang kita terperangkap, kan? Ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Ini hukum apa kita mau sini? Itu sebabnya kita dalam Al-Quran ini kita juga perlu menguasai tulisan. Sekurang-kurangnya kita boleh menulis kalau mau lah. Tapi sebaik-baiknya kalau dilihat di sini, asal tulisan ini ya dengan alif ini, dia ya alif, ya, dan yang satu lagi ya ayyuha, ya alif, lepas tu alif ya ha alif. Itu ejaan imla'i, ya, imla'i. Tetapi ini dia tulis secara sekali. Dia hanya ya alif digantikan alif kecil di sini. Ini pun dinamakan mad jaiz, tetapi lebih kepada mad munfasil hukmi. Mad munfasil hukmi. Dia dibaca 4 atau 5 harakat. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Dibaca panjang. Jangan dibaca ya ayyuhan, ya ayyuhan. Jangan dibaca 2 harakat, tetapi dibaca 4 ataupun 5 harakat. Ini kadang-kadang kita terkeliru di sini, ya. Baik, selesai berkenaan dengan mad jaiz munfasil. Dan yang seterusnya berkenaan dengan mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil dia lawan kepada mad jaiz. Kalau mad jaiz dia dalam 2 kalimah, untuk mad wajib ini dalam 1 kalimah. Mad juga bertemu dengan hamzah. Kalau yang mad jaiz ini, mad bertemu hamzah dalam 2 kalimah, 2 perkataan. Tetapi untuk mad wajib muttasil ini, tengok, mad wajib. Kalau kita ini hukum mad, hukumnya mad panjang, wajib. Maknanya wajib lah, bahasa kita wajib juga, kan? Muttasil ini lawan kepada munfasil. Kalau munfasil tidak bersambung, kalau muttasil ini bersambung. Bersambung. Jadi berlakunya hukum ini apabila huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 1 perkataan. Dalam 1 perkataan dinamakan muttasil kerana huruf mad dan hamzah bersambung dalam 1 kalimah ataupun dalam 1 perkataan. Tengok. Minas samai, minas samai, ya. Maka kita baca dengan panjang 4 hingga 5 harakat. Minas sama. Kalau kita wakaf, kalau kita wakafkan, ya. Tapi kalau kita wasalkan, dia baca minas samaa'i ma'a. Dia akan jadi seperti itu, minas samaa'i ma'a. Kadar harakatnya sama, ya, wakaf ataupun wasal. Tetapi bila kita wasal ini, dia ada lebihan sebenarnya. Bila kita wakaf, dia lebihan. Sebab seperti yang disebutkan tadi, mad far'i berlaku apabila huruf mad bertemu dengan hamzah ataupun bertemu dengan huruf yang
mati. Jadi ini automatik. Minas sama. Maknanya huruf hamzah ini dimatikan. Ya? Maknanya tadi itu bertemu dengan tanda sukun itu sukun yang mendatang. Ini sukun yang mendatang. Bila sukun yang mendatang, maknanya dia ada hukum lain lagi. Hukum yang lain yang akan kita bincangkan pula kemudian. Baik. Jadi untuk mengesan hukum wajib muttasil ini, kita juga perlu faham berkenaan dengan tulisan sekali lagi. Hatta tafi'a, hatta tafi'a. Ya, ini satu kalimah. Ya, bukan kalimah yang berasingan. Ini satu kalimah. Kalau begini hatta tafi, dia tidak akan jadi mat wajib sebab tidak bertemu hamzah. Tetapi bila bertemu dengan hatta tafi, mati. Kalau kita tidak ambil ini contoh, ya, kalau kita bertemu dengan huruf iya yang di akhir kalimah tidak ada hamzah contoh, ya, kita tidak boleh baca hatta tafi. Ya, tidak boleh baca begitu. Kita kena baca tafi, dua harokat. Hatta tafi, jadi dua harokat saja. Sebab itu saya katakan dalam pembacaan pada surah-surah yang ada alif maksurah di akhir-akhirnya, maka jangan kita baca seperti kita membaca wujudnya hamzah. Contohnya dalam surah Al-Duha, wadduha, jangan wadduha. Bila wadduha, karena kita meletakkan satu hukum lain di situ, ya, wadduha, dua harokat saja. Tetapi kalau kita baca wadduha, satu salahnya menambah hukum. Yang kedua, bila ada mati hamzah, kita tidak boleh baca dua harokat. Kita kena baca sekurang-kurangnya 4 ataupun 5, dan boleh dibaca sampai 6 harokat. Ya. Jadi kalau kita baca wadduha, salah, 2 kali salahnya. Ya, 2 kali salah. Jadi cara yang betul wadduha, wadduha, jangan sentuh mana-mana. Ya, tetapi ini berkenaan dengan mat wajib ini. Bila kita baca, kita kena pasti bahawa ianya berada, mat ini berada dalam satu kalimah. Ya, kalau ini nampak jelas lah, kan kita nampak jelas. Mat mim alif hamzah nampak jelas. Tetapi ini nampak terpisah. Kenapa terpisah? Sebab huruf hamzah ini dia boleh berdiri dengan sendiri tanpa ada rumah. Dia boleh berdiri. Dia boleh berada di tempat-tempat ini. Tengok dia ada sini. Ya? Dia boleh. Sebab dia layak menerima baris dan boleh berdiri sendiri. Sama juga dengan ini. Al-tabu'a. Tapi kita baca bila kita wakaf al-tabu. Ada yang seolah-olah tersentak. Terkejut sedikit. Ya. Baik. Kenapa dinamakan mat wajib? Kerana ulama qura bersepakat membaca dengan mat yang lebih dari kadar 4 harakat mat asli. Maknanya seperti yang saya katakan tadi, semua hukum mat far'i ini asalnya adalah mat asli. Asalnya mat asli. Tetapi bila membaca lebih daripada 2 harakat, maka dia terkeluar daripada kategori mat asli itu. Maka dia ada hukumat ini, ada hukumat ini dan sebagainya. Baik. Maka kadar panjang harakatnya dibaca dengan 4 dan 5 harakat ketika wasal, dan harus dibaca dengan 6 harakat ketika waqaf. Harus ini maknanya mau baca 6 boleh. Kalau kita tidak mau baca 6, ambillah 5 pun tak apa. Ya, tetapi yang ini hukum dia ini memang hukum kadar harakat yang telah tentukan dan ditetapkan oleh para ulama qura. Ya, ulama qura berkenaan dengan harakat mat wajib muttasil ini. Kalau dibaca 6, kenapa? Sebab berlakunya hukum arid, hukum yang mendatang. Ya, dia jadi 6. Baik.
Ini perbezaan antara mad wajib mad jaiz, ya. Berlaku dalam satu kalimah, mad jaiz berlaku dalam dua kalimah. Dibaca 4 dan 5 ketika wasal. Dibaca 4 dan 5 ketika wasal. Nampak sama, tetapi dibaca 6 ketika waqaf, dibaca 2 ketika waqaf. Ini saya ceritakan. Dan 6 tadi kan, ini harus dibaca. Ini harus dibaca. Ini mad wajib. Sorry, ini mad jaiz. Mad jaiz dibaca 2 harokat ketika waqaf. Kalau waqaf sebabnya di situ kita belum berlaku, belum jatuh hukum mad jaiz ketika itu. Kalau tidak berlaku hukum mad jaiz, qalu anu'min, sudah berlaku mad jaiz. Ya, yang dimaksudkan itu kalimah yang ada mad tadi. Nah, ini yang 2 harakat. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum berkenaan dengan hukum mad ini perlu kita ambil perhatian yang lebih serius, ya, sebab berdasarkan pemerhatian, ya, masalah dalam pembacaan khususnya dalam bidang tajwid ini, kelemahan yang cukup ketara bahagian mad ini, ya. Kalau mau tengok kelemahan itu, banyak berlaku dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah, bacaan panjang pendek, bacaan yang tidak panjang dipendekkan, bacaan panjang dipendekkan dan sebagainya. Ini berkenaan dengan hukum mad, sama ada mad asli ataupun mad yang lain, ya. Maka kita perlu ambil perhatian, ya. Kalau kurang faham, jangan risau, mudah-mudahan Allah akan beri kefahaman. Yang penting kita istiqamah dan mau belajar, mau membuat perubahan. Kalau kita mau buat perubahan, maknanya kita mau mencuba. Mau mencuba maknanya kita mau berubah lah, ya. Kalau sekadar tengok saja, risau nanti bila kita mendengar saja, kita dengar, nanti kita balik, kita lupa apa yang kita dengar. Ya, jadi kita cuba dulu, ya, sekurang-kurangnya pengalaman kita itu boleh memberikan pengajaran kepada kita. Pengalaman kita mencuba, bila baca salah, kita balik rumah, ini yang aku baca tadi salah. Rujuk dengan saudara kita yang lain, rakan-rakan kita, ya, mungkin ada juga di kalangan guru-guru kita. Kenapa bacaan saya ni, masa saya baca tadi salah, bacanya macam mana? Begini. Memang salah lah, ini hukumnya begini. Berlaku pembelajaran, ya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan teruskan. Ada soalan? Hukum tidak ada soalan? Ada? Baik. Kita teruskan dengan kongsian yang seterusnya berkenaan dengan bacaan. Minggu lepas kita sudah pun membaca surah Al-Kafirun, ya. Ini surah An-Nas, ayat yang pendek, ya. Ayat yang pendek, dan ada tempat yang perlu diambil perhatian lebih sedikit, ya, dalam ayat ini. Dan ada hukum yang telah kita bincangkan, sebelum ini, dan baru kita bincangkan sebentar tadi. Ada hukum di sini, ya. Jadi seperti biasa, tuan-tuan digalakkan untuk menerangkan hukum tajwid. Kalau tidak mampu juga terangkan, cuba baca dulu, dan cuba baca dalam surah Al-Fatihah dan surah An-Nasr. Surah An-Nasr. Jangan ni, ya. Surah An-Nasr bukan surah An-Nas. Ini kadang-kadang gitu. Sila baca surah An-Nasr. Inna qul a'udzu birabbin nas. Bukan. Itu surah An-Nas. Ini An-Nasr. Nas tebal sedikit. Jadi kalau kita tidak dapat bedakan An-Nas, kita baca An-Nas dengan An-Nas sama juga, tak ada beza dia. Ini jadi keliru. Ini sad, ini sin. Okey, baca suratul Fatihah insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi, nafas ya tak sampai kan? Tapi sedap kan? Kalau sudah baca bacaan itu, kita masukkan sedikit unsur-unsur taranum. Nanti nampak dari segi pembacaan tu, nampak ada roh sedikit, ada semangat. Ada semangat. Jadi perlu kepada penguasaan ilmu tajwid. Lepas kita menguasai ilmu tajwid ni, kita akan baca dengan lebih senang, tenang kan? Sesuai dengan bacaan tartil. Tartil maknanya baca dengan tenang, bertajwid serta menyebut huruf-huruf dengan sempurna, insya-Allah. Baik, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath Idza jaa nasrullahi wal fath Ya. wa ra'aita Jangan ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا Ya, elak daripada penambahan hamzah di akhir. Innahu kana tawwaba. Ada hamzah. Innahu kana tawwaba. Dia debutnya baik. Idza jaa nasrullah. Kalimah Allah ni sama dengan ditebalkan ya, nasrullah ya, idza jaa. Okey, idza jaa. Apa hukum situ? Nah, yang kita bincangkan ni mad bertemu hamzah dalam satu kalimah. Mad bertemu hamzah dalam satu kalimah. Lupa. Yang kita bincang sebentar tadi. Mad wajib muttasil. Ini mad wajib. Jadi kita baca idza jaa. Kenapa sedap kita idza jaa? Boleh panjangkan, boleh alunkan. Sebab apa? Peluang kita untuk mengalunkan. Lebih-lebih lagi kalau kita memang ada keistimewaan daripada suara kita. Idza jaa. Kita baca panjang sebab memang tempat yang dipanjangkan. Tapi kalau contohnya idza ni tidak idza tidak sesuai sebab itu dua harakat mad asli. Ya. Kalau di sini boleh 4 sehingga 5 harakat. Baik. Nasrullah, Allah ini ditebalkan. Nasrullah idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath kita baca seolah-olah membaca fathu, tetapi kita ambil separuh. Wal fath, jangan wal fatah. Kalau wal fatah maknanya fataha, ini ha yang mati bukan ta. Sini jelas huruf ta itu mati, baru huruf ha. Ini sama juga macam huruf ra yang lepas. Huruf ra itu berbaris, huruf sebelumnya mati. Ini menjadi satu kesukaran.
sama juga. Wal fath. Nah, bunyi ha. Ha itu dibunyikan juga walaupun dimatikan. Baik. Wara'aita, jangan wara'aita. Itu jadi sudah ke arah huruf ain. Wara'aita. Ya. Afwaja. Di sini afwaja. Sama juga, jangan afwaja. Ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ja, dua harokat. Baik. Ada soalan? Cepat lupa ya. Lupa hukum tadi. Coba ingat sekurang-kurangnya dapat kesan hukum. Mat asli, okey. Mat asli dan kembangkan sedikit. Hukum mat wajib, mat jaiz, mat far'i lah. Mat far'i. Jadi kalau dalam hukum jangan bilang mat far'i. Tidak ada hukum mat far'i. Ya, mat far'i itu dia punya jenama besar. Yang hukum yang berlaku itu mat wajib, mat jaiz.